Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have Kawan-kawan, mari dengarkan yang lalu lalang, mari rapatkan yang dari jauh, mari dekatkan. Cuba dengarkan apa yang ingin ku sampaikan. Empat sekawan bermula di jalanan mencari bahan, mengisi kelapangan dari perbualan. Menjadi kenyataan, maaf cakap pokak ingin kami hidangkan. Maaf cakap podcast, maaf cakap podcast, maaf cakap podcast. Maaf cakap podcast. Sialah ni lagu. Dah pakai kayak baju tu pakai RM RM100 senaskah, sebuah buku rujukan bagi memudahkan anda yang ingin memulakan perniagaan yang berkaitan baju bandel. Kalau kata ada hobi kumpul-kumpul baju bandel pun boleh juga. InsyaAllah buku ini akan bantu anda bagi melengkapkan koleksi. Terus saja layari shopee.com bagi membuat pembelian. Setiap pembelian melayakkan anda menyertai cabutan bertuah. InsyaAllah kita akan juga tengah proses untuk jilid 2. Nanti dapatkan juga siapa-siapa yang belum dapat jilid 1 boleh dapatkan. Boleh. Lepas tu podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Ahli Kaban Art dengan kerjasama Tamayu Street Market. Yes. Layari Facebook Tamayu Street Market bagi mengetahui jadual perniagaan mereka. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis diorang bersiaran di Di mana Li? di perkarangan perkarangan parkir berdepan dengan Al Ihsan Sport, Taman Universiti. Google Map je lah. Google Map je lah. Lepas tu hari Jumaat, Sabtu, Ahad mereka bersiaran di Pulai Mutiara. Google Map saja Pulai Indah, Masjid Pulai Indah, terus nampak di sebelah kanan diorang berniaga kat situ. Bertebinglah kami di sana. Macam Ini ke mana? Macam mana? Ada raja saja. Mana tak dengar lah. Kambing. Ini ke mana? Pada raja. Okey, kita nak iklankan juga minggu depan berapa hari bulan nanti kita orang check balik, ataupun terus saja ke Parit Raja, Downtown Parit Raja Downtown Night Market Parit Raja. Night club. Night club. Bodoh ke? Downtown Night Market Parit Raja. InsyaAllah dalam minggu depan diorang ada event mengumpulkan. Oh, itu yang tadi Parit Raja tu. Parit Raja. Macam ni ke mana? Parit Raja saja. Kambing. Kita bagi tahu lah. Okey, bagi tahu. Nak bagi tahu itulah ada event. Terus kali. 3 hari lah kita berniaga kat sana 3 hari. Wow. 3 hari. InsyaAllah Hikayat Baju Terpakai akan membuat pop-up. Pop-up kat sana kita akan berniaga. Bolehlah nak dapatkan, kalau nak dapatkan buku di sana. Ya. Sambil menyelam-nyelam, yalah apa yang korang minat kat sana boleh datang. Jangan lepaskan lah. Lepaskan Setiap pembelian melayakkan anda menyertai cabutan bertuah. bertuahlah anda. Sinar tu beli-belilah buku. K2SP tu kan. Itulah. Tambahlah ilmu. Belilah korang. Allocate lah sikit RM100. Apa benda yang korang nak simpan sangat duit tu? 100 je. Belilah RM100 je. Tak gimana pun buku tu kalau kau beli 100 je. Betul tu Kim pula Lal. Aku ni dah tua. Korang boleh lah, siapa yang ada duit tu nak beli, bolehlah PM aku dekat Facebook pun boleh. Dah naik kacamata. Naik kacamata tu kan hilang mati hitam. Memang kita tengah dalam mood on tua. Jadi kalau korang nak dapatkan buku tu, lalu Shopee, lalu Facebook boleh, lalu Raja Parit Raja pun boleh. Korang suka kau lah. Duit pun banyak. Mana macam? Raja. Alright.
Okey, sambung kita di part yang ketiga ya. Yo. Apa kita nak cerita dalam part ketiga ni? InsyaAllah kita akan cerita kita punya ini. Sekarang ni kita cerita Yelah part Sekarang. tiga. Oh, okey. Sekarang lah kita cerita apa game sikit. New project. Projek-projek yang Yes. akan dibangunkan oleh Mak Cakap Podcast dengan kerjasama dengan Hikayat Baju Terpakai, dengan kerjasama dengan Ali Kaban Art, dengan kerjasama Taman U Street Market. Ya. Banyak kerjasama. Dan kita pun mengharap kerjasama dari korang juga. Belilah buku kita orang 100. InsyaAllah sikit sebanyak melancarkan projek-projek yang apa yang kita rancangkan lah. Betul. Alhamdulillah lah macam sebelum ni. Yalah, Mak Cakap Podcast pun sebenarnya ada salah satu projek juga kerjasama antara Ali Kaban Art, Hikayat Baju Terpakai, Taman U Street Market. Dan kita cuba bangunkan dulu kan. Itulah dengan penjualan Hikayat Baju Terpakai. Yes, Alhamdulillah. Inilah salah satu projek yang dah sukses. Betul. Yeah. Alhamdulillah. Yalah. Alhamdulillah. Bagi kami ianya memang merupakan satu sukses lah. Betul. Ah, Jadi kita sekarang tengah fokus untuk target yang kedua. target kedua kita Seterusnya lah. Target seterusnya iaitu projek pembangunan anak-anak skateboard Taman Sri Pulai. Yo. Dekat Taman Sri Pulai dia ada satu skatepark. Alhamdulillah lah. Okey, Dulu okey. kawasan apa orang kata perumahan biasa je. Kejap lagi untuk orang luar yang tak tahu Sri Pulai Sri Pulai terletaknya di Johor Baru. berdekat Border dengan Kulai. yes. Korang Korang nak Sri pergi- Pulai Kulai. Kulai. Bukan Skudai. Skudai Dia postcode dia 8110. 81300. Oh dia dah gazette kan dah. Yes. Dia tendang lah, tak mau ambil lah. Tak larat. Cukai lain. Yalah, dulu aku 8110 tak silap aku lah, Kulai. Johor Baru. Dulu Kulai, lah, eh? dulu. Oh. Waktu aku sekolah kat sana, aku tanding zone Kulai. Oh. Sebab tu aku cakap dia border dia tu lah jalan Benda ni memang game begitu. Kejap sini ambil, kejap sana sebabnya ambil. satu sebab kejap- dia border dan dia kejap. dekat dengan PBT belah-belah sini. Yes. Jadi yang tak tahu Sri Pulai tu berdekatan dengan UTM juga ni Betul. Dia antara taman yang pertama. UTM Selepas Kulai UTM. ataupun Johor Baru? UTM kita UTM. Skudai. Kulai. Dia 814. Itu aku cakap border tu sebenarnya. Yes. Jalan tu border dia sebenarnya. Pegangan tu. Orang main nombor aku dah lost lah. Lost Postcode boleh ingat Postcode lah. Biasalah. Aku Tu kerja tandanya aku- orang lama lah. Sebab aku melibatkan kerja aku dengan postcode. Postman ke? Bukan. Adalah. Jadinya itu Sri Pulai, kawasan dia di area dekat juga dengan kita orang, dekat dengan Taman U Street Market. Cumanya yalah macam saya dulu, yalah macam aku dulu main skateboard juga kan. Saya pun boleh saya. Tak apalah, Kita- tukar lah sekejap lagi. Kita cakap baik-baik hari yalah. Saya. Tak nak aku. Saya meniaga mana? Pada raja. Sudahlah setan. Jadinya itu lah. Aku dulu main skateboard kan? Macam aku cerita hari tu dekat Pak Sukan dulu tu. Aku main Yang skateboard. Rehal dijadikan skateboard. Jadi lepas habis aku belajar dulu, aku balik ke sini, aku menyambung lagi main. Alhamdulillah lah, setahun juga aku main, setahun ke 2 tahun. Aku main di Pulau Perdana. Waktu tu kat area situ tak ada pun skatepark. Itulah yang macam aku cakap tadi. Yeah. Unexpected. Tiba-tiba Sri Pulai tu boleh ada skatepark. Kan, atas orang kata apa? Atas inisiatif anak-anak student UTM, dia orang buat proposal ke PBT tempatan. Alhamdulillah dikurniakan sebuah skatepark lah. Betul. Kan, betul-betul kalau kata kita tak expect yang akan ada budak-budak skateboard main. Itulah, dia jauh-jauh ke dalam. Dan itulah bila kita tengok progress, ramai. Betul. Dan ada yang melahirkan bakat-bakat baru. Dan Alhamdulillah, dia orang pun dah sukses buat event competition. Yes, kan. aku benar. Vans datang, kan, Pak Din datang. Lepas tu yalah top-top skater datang lah. Jadi sedikit sebanyak benda tu memberi impact, melahirkan daripada Sri Pulai sendiri, skateboarder yang orang kata Pelapis. meningkat naik lah orang kata. Jadi aku pun selalu juga datang melawat, ziarah, kadang-kadang tengok ada kawan-kawan juga main. Kita nampak progress tu memerlukan satu orang kata sponsorship lah. Dan jadinya itulah macam aku cakap tadi, tahun lepas dan tahun ini, akhir tahun ni aku bersedia untuk melabur dalam mana-mana bidang yang meningkatkan skill. Sebab aku tengok budak-budak muda kat sana main. Bagus ni. Iya. Walaupun aku tak pandai, tapi aku cakap bagus
bagus lah diorang. Kira diorang buat apa tu? Kickflip. Bukan apa-apalah kan. Buat trick. Trick. Syabit. Pop Shabit. Buat trick tu. 50-50. Trick tu banyak yang menjadi. No slide. No slide. 50-50. Tak kisahlah. Macam Bari raja. Tak kisahlah. Janji dia buat tu memang cantik lah. Memang menjadi yelah. lah. Bagus lah, Sebab aku budak-budak tak tu. pandai sangat. Konsisten lah. Konsisten diorang main. Jadinya aku bincang dengan veteran-veteran, orang-orang lama kat situ. Bincang, aku propose, diorang bersetuju lah. Cumanya itulah, macam aku cakap tadi, game dia adalah itulah, korang belilah hikayat baju terpakai. Kita orang tak minta derma, kita orang tak minta bantuan. Kita nak korang beli hikayat baju terpakai, dan insya-Allah daripada sumber hasil daripada situ kita akan salurkan terus kepada pembangunan anak-anak skateboard Sipula inilah. Dan dia punya program sebenarnya aku pun dah susun. Dia melibatkan beberapa fasa. Antaranya fasa pertama, sebenarnya kita dah target 3 orang yang kita rasa dia orang dah amatur, dan kita orang cuba nak polish dia orang jadi pro. Yelah, mana tahu ada rezeki. Budak-budak lagi. Yelah, belasan tahun lah. Belasan tahun. Yelah, mana tahu ada Kau rezeki. mana tahu. Kau belasan tahun berfoya-foya tu. Minum agak. Aku tak cakap Daripada kau minum agak, baik main skateboard. Jangan minum Terus kali. Jadi macam itulah. Kita nampak, yelah, mana tahu kalau kata diorang ada rezeki jadi pro, dapat mewakili. Yelah, mana tahu, sebab skateboard peringkat tinggi dia Olimpik. Sekarang dah boleh Oh, masuk Olimpik. tahun Tahun ni. Olimpik B-boy baru. Japan. B-boy. B-boy. Jepun. Joget tu. Ya. Break dance. Itulah kata ada rezeki lah. Bukan, yelah, nak yang paling terdekat kita tak tahulah kan. Tapi yelah, mana tahu ada rezeki. Kita cuba target, paling tidak pun at least kalau kata yelah, mana tahu kita dah pergi meninggalkan dunia, yalah, anak-anak ni yang kita pernah tolong dulu usung kita masukkan dalam kubur. Manalah tahu kan. Ada. Tak ada lah, kita pun tak ada lah target apa-apa. Kenapa aku boleh terfikir benda tu usung kita naik skateboard. Apa pasal Tak ada lah, ibaratnya gitu lah. Yalah, anak muda ni Yalah, lah kan. Perlu diberi perhatian. Yalah, siapa lagi nak bantu. Dan satu lagi, kita pun berpengalaman di tempat tu. Dulu kita main tak ada skatepark, tapi diorang dah ada skatepark. Tapi yalah, dalam satu side kita dah nampak kemajuan tu ada kan. Baik kita polish kan. Betul tak? Kenapa? Kau main bayang. Kau janganlah bayangkan lagi. Sudahlah, Ali nak bercerita lagi projek ni. Aduh. Macam Takkanlah dia letaknya 4 skateboard. Dia usung seras pergi. kan kita dah ada van jenazah. Kenapa nak perlu usung pakai skateboard? Sebab kau yang cuma terbayang. Ramai juga. Mungkin nak ni lah, apa orang panggil, nak mengingatkan skaters lama. Tak boleh lah gitu Yelah. Ikutlah, boleh je, tak ada masalah. Boleh. As long as masuk dalam yang lahat, lepas tu sudahnya okey lah. Janganlah tergolek-tergolek tepi jalan. Macam cerita Pak Pandey, anak dia tertinggal tepi tengah jalan. Ada dia? Ada. Kan ada cerita Pak Pandey kan, dia mandikan anak dia dah panas. Dia nak sorokkan dengan mak dia kan, kelang kabut, usung atas dalam tikar, tergolek. Sampai kat kubur nak tanamkan, anak hilang. Alam. Tak, dia dah tanam. Lepas tu balik dia jumpa, anak siapa ni yang mati ni? Betul-betul, aku pun dah lupa. Pak Pandey. Kau ni cerita rakyat ni, Jad. Macam Boleh tak ni episod seterusnya? Pak Pandey. Boleh kita apa elaborate kisah rakyat kan. Boleh insya-Allah. Banyak cerita rakyat. Tapi kena study lah. At least orang kena bawa 10 cerita rakyat. 10 ni. 10 ni. Yelah 10, lepas tu kita bahaskan lah. Kat nanti hilang lah berapa kan. Okey kita dah. Sudah. Jadi sampai mana tadi? Tadi ya projek. Yalah projek tu kita akan bangunkan 3 orang ni sebab dia orang dah amatur, ke arah pro tu dah ada. Kau dah tengok lah ada orang main. Dah memang kita kena pasti dah. Boleh kita tahu siapa nama. Kau ingat? Aku tak ingat, aku tak tahu. Dia kalau 3 Wahab Wahid. Alah. Kau ni. Umur berapa ni umur? Belasan tahun kan tadi dah cakap belasan tahun. Sekolah lagi lah. Sekolah. Ada yang dah college. Belasan masuk college lah? 19 dah masuk. Tapi 14 pun boleh masuk vocational. Nah, Sekarang college vocational. Dia terus sampai diploma tu.
Tak ada keluar-keluar lah. Entah aku sampai SPM. Woi tu macam Dasar bodoh. terus lost Jadinya itulah kita dah kenalkan pasti 3 orang tu. Itulah kita berharap. Lepas tu adalah kita punya training part. Ada orang dia nanti kita akan allocate. Pastikan dia orang training berapa jam sehari. Jadi daripada hasil jualan tu apa yang yalah mungkin ada equipment yang kau beli kan, kita apa. target untuk permulaan ni kita akan sediakan equipment saja. Maknanya skateboard lah. Proper skateboard. maknanya skateboard kita akan cuba ikut macam mana kaedah sponsorship yang buat lah kan. Dia orang sediakan berapa keping deck untuk player kan. Apa yang rosak kita akan terus ganti. Dan dia macam ni. Fasa 1 kita akan allocate untuk jadi pro. Dan fasa kedua apa-apa barang yang 3 orang ni akan main, bila dah diganti dengan yang baru, yang dipakai lama tu dia akan pass kepada yang bawah. Contohlah kalau kata di bawah dia ada amatur, dia akan pass lah. At least paling tidak setiap level dia akan ada, mungkin ada 3 peringkat. Pro, amatur dengan budak-budak newcomers lah. Jadi benda tu berpas. Deck ni dia dah dapat yang baru, yang ni akan pass pada bawah. Kita akan pastikan lah kau pass, jangan kau simpan kat rumah. Melainkan kalau kata dia ada sentimental value ke apa, tu kita tak ambil pot lah. Tapi kita akan pastikan benda tu berpindah lah. Pindah kepada amatur, dan amatur akan pindahkan kepada newcomers. Jadi benda tu automatik akan jadi satu ekosistem lah. Betul. Ekosistem yang kata insya-Allah takkan matilah. Tak ada alasan aku tak ada skateboard kan nak beli, sebab nak dapatkan satu complete skateboard mahal kan, dalam 500 lebih. Lebih mahal yang kertas pasir dia tu. Jadi itulah. Grip tape tu apa nama dia? je. Apa nama dia? Grip tape. Grip tape. Ada yang 10, ada yang 10, ada yang 20, Tak ada lah mana-mana. Tapi grip tape je baru. Tapi tadi Tahulah budak-budak kan sekarang baru jual apa dia punya tu. Apa dia? truck. Truck dia dekat Ibal. Baik. Yalah. Tapi harga boleh-boleh juga. Itu kata. Apa brand? Independent. Apa tadi minta maaf lah. Yelah tak apa. Kawan tak berapa nak tahu. Skull. Okey tak boleh teruskan. Kini tu kan ni. Jadinya itulah sekarang ni, itulah kita mengharapkan kita sebenarnya mencari 60 pembeli je. 60 pembeli untuk yalah melaksanakan menjayakan misi ni menjayakanlah misi projek ni. Kita cari 60 pembeli dan kita akan allocate semua bajet yang ada tu terus kepada dia orang lah. 3 orang ni lah. 3 orang ni kita akan cuba setakat ni apa yang ada dalam paper, seorang akan dapat 2 set baru. Ikutlah apa yang dia perlu. Kalau kata dia orang perlukan kasut dan skateboard, kita lebih pada equipment. Untuk obstacle apa semua kita tak. Itu memang dia akan training di mana dia orang selesa lah. Kalau kata dekat skatepark Sipulai, dia orang boleh proof kat situ, okey silakan. Kalau kata dia orang nak main dekat Topen, ataupun dia nak main dekat RNF, ataupun dia nak main kat street, itu bergantung. Venue terpulang pada terpulang mereka, tapi kena pastikan ada hours yang dia orang kena commit lah untuk setiap hari. Oh ada dia? Ada. Yelah benda dah masuk sponsorship kan. Kita nak ada feedback lah. Oh maksudnya ada lah salah seorang member kau yang akan guide benda tu. Ya betul. Ada orang pastikan lah budak-budak ni training tak training. Kudut. Bergantung. Itu aku tak pasti lagi. Okay. Mana yang siapa yang akan ambil tanggungjawab lah. Aku cumanya part aku untuk laksanakan projek ni je lah kan. Jadinya itulah dua set dulu. Kita akan tengok macam mana. Yelah benda awal-awal ni kita kena ada kutip data dulu kan. Dalam 2 skateboard tu berapa lama boleh tahan kan. Lepas tu tengoklah macam mana. Lepas daripada tu dana dia macam mana, kita akan cuba usahakan lah. Untuk cumanya kita nak kickstart je dulu kan. Kickstart dulu bagi ni berjalan. Kita nak tengok ekosistem tu berjalan macam mana kan. Berapa lama tempoh yang satu pusingan tu. Jadi macam itulah kan. InsyaAllah kena ada data kena ada data untuk awal ni. Kalau cerita pasal skateboard ni kan, apa yang aku nampak kat orang-orang yang main skateboard ni, diorang ni tak kenal erti putus asa. Betul. Selalu aku tengok yang Treasure post kat ni video dia. Dia nak buat satu trick tu kan. Gila. Kalau kau perasan skateboarder ni, dia kalau nampak satu view macam tangga kan, aku nak buat trick kickflip ni kat sini. No matter what, beribu kali aku jatuh, aku nak buat kat sini juga. Itu dah bagi jugalah. Apa yang aku nampak kat budak-budak Sipulai ni itulah. Aku pernah lah sekali ada event kat situ kan. Lepas tu ada satu makcik ni datang. Naik sikit. Tidak.
Naik kick scooter. Ni apa ni Jack? Dia kata ni ada event ni, ada competition sikit kat sini. Jadi baguslah budak-budak ni, dia kata kan. Itulah cik, apa yang saya nampak budak-budak ni belajar tak erti putus asa. Wah. Okey lah, macam belah lu. Dia gitu je. Dia sidai aku gitu je. Ya, orang kata impact dari skateboard sukan tu sendirilah. Dia punya melatih kekuatan mental dan fizikal supaya tidak putus asa. Diorang badan tough. Fit. Dia orang fit. Asal lah. Dia bukan masuk bina badan. Dia bukan bina badan. Fit. Stamina tinggi. Tapi tak juga, sebab yang muda lagi memang stamina tinggi lah. Kalau letaklah budak mana adalah, tapi tak, majoritinya selalu fit lah. Fit tu. Macam kau dulu kan pelari pecut. Wah, kau main letak je. Kan bukan cerita itu waktu jarak yang jauh. Jarak jauh. Marathon. Tak lah. Yalah, maknanya dalam usia muda memang potensi untuk fit tu yalah tinggi lah. Macam Hakim juara takraw. Hormon dia tu Metabolisme. Kau boleh kangkang lagi kaki kau tu. Boleh kangkang. Kalau tak boleh kangkang, guana apa? Kau dah mula Aku dapat rasakan juga dulu waktu aku main skateboard, memang kita rasa fit badan kita. Betul? Fit betul. Aku tak Sekarang pernah boleh lagi try, dia main. Itulah banyak benda lain yang perlu dipikirkan. Jadi aku fokuskan Sekarang ni ke kita situ macam lah. dah tua-tua ni, dah takut-takut nak jatuh badan sebenarnya. Tak juga. Okey je. Cumanya itulah macam aku cakap, kita dah ada satu benda yang priority. Kita ada satu orang kata sudut pandangan menentukan mana priority. Prosperity burger. Sebabnya yalah, bila aku tanya kau, kalau kata aku tanya kau sekarang sukan kau lebih pada orang kata yalah untuk aktiviti untuk sihatkan badan je lah. Macam kalau kata kita muda dulu, true kau nak main kan sampai puas. Sekarang suruh kau kayu sampai puas, mana ada. Kau kayu lebih kepada peluh-peluh sikit, penat sikit dah balik Ada kawan-kawan sikit, achieve goal sikit balik gitu je lah. Jadi itu sebab tu yang aku cuba nak bangunkan projek ni kan, sebab kita tahu budak tengah level-level macam itu, dia ada target dia. Lah, walaupun short target, kita ambil peluang lah kan. Dia orang pun tengah target, kita sediakan kemudahan dan dia orang pulun lah kan. Kalau kata berjaya, alhamdulillah. Yang bagusnya ada ekosistem tu. Ekosistem tu yang kita nak. Tak adalah kita target hanya budak ni sampai Betul. bila kan. Kalau Lepas ni siapa. Lepas tu dia benda tu pemangkin motivasi kan. Betul. 3 ni dah jadi pro. Yang amatur ni yang sedikit sebanyak, kalau kata ada rezeki dia pun jadi pro, dia masuk dalam league yang sama. Kita akan usaha keras lagi untuk sponsor berapa ramai yang ada. Jadi ada peluang untuk yang lain kan. Kebarangkalian nak masuk Olimpik tu makin tinggi. Kau bayang Baik, kau bayangkan kita MC masuk Olimpik tu. Gila babi tu. tak ingat? MC kita kan sebab kita dah ambil job MC. Olimpik kita MC. Daripada MC kahwin pergi Olimpik. Gila babi kau ni. macam mana nega? Mana? Kickflip. Olimpik macam. Persilakan DJ daripada Malaysia. Mungkin nak mata termacam bunyi kau. Tepuk tangan lah Lal. Tak ada ke tepuk tangan? Persembahkan Maaf Cakap Podcast. Lagu kita? Lagu? Gambar. dah. Tak ada Tak ada. Ada kan lagu ni kita masuk Olimpik Olimpik. Kita keluar kat mana waktu tu? Lorong dengan player juga ataupun kita turun naik atas? Kalau dah jadi MC kau duduk kat atas, tak ada nak keluar-keluar mana-mana. Mana tahu opening dia bagi kita pentas kat bawah. Atau dia bagi muka sikit lah. Dia bagi kita kat bawah. Itu jam pun kita dah top. Subscriber dah berapa. Memang artis ni yang nyanyi. Dengarkan. Artis ni nyanyi. Memang waktu ni kita kena nyanyi. Masuk tu intro kita masuk sambil menyanyi. Bukan kita dah duduk kat atas. Orang lebih-lebih ni. Yalah, katakan kita cerita ni projek. Kita jadi pengacara Olimpik Penat Olimpik tu nak bayar 4 orang. Ya. Dengan cakap mengarut-ngarut ni kan. Dia tengok tu dengan larian macam. Kambing, tunggu aku kambing. Aduh, hai. Jadi itulah berbalik kepada skateboard tadi, itulah sekarang ni masih lagi dalam proses mengumpul dana. Kita orang mencari 60 pembeli
untuk memulakan dia punya kickstart lah. Betul. Dapat iSina, bolehlah beli. Tengah ongoing, dah ada mula sales, dah ada mula orang beli. Itulah kalau kata lagi bagus, lagi cepat kita mula. Betul. Lagi cepat kita mula, lagi cepat budak-budak ni training, lagi cepat budak-budak ni jadi pro. Aku ada satu orang dah book lah tu. Apa dia? Buku lah satu. Oh, aku ada ni. Bagus. Baik. Macam gini yang kita nak. Semangat Jam juga kita nak. Gua tak ada sale lagi. Tak apalah. Slow lah. Sial. Macam nekan. Ya, long run lah kata, Tapi long run. boleh Kim, lah benda ni yelah ada bantuan daripada budak sikit part sana juga. Jadi macam kita slow-slow. Betul. Bila Kim nak? Dia tim dia ibarat tim kita makin besar dah lah. Okay. Boleh lah kita baik. sedikit sebanyak membantu. Betul. Bila Kim nak jual? Tak bila kita tanya kan. Macam tekan-tekan gitu kan. Dompet nak keluar. Macam bayar sendiri. Sial. Jadi yang kau boleh rasakan kan betapa seronoknya benda ni kan. Kita bukan buat atas dasar kita sahaja, kita cuba orang kata yalah spread the happiness. Macam contoh yalah apa yang aku dah buat, korang pun seronok kan. Kangkang Itu split. Split macam tu. Sprit kangkang lah. Kangkang kan. Split. Yalah. Kangkang kan kebahagiaan. Yalah apa itulah kan. Jadinya sebabnya untuk untuk budak-budak tu kita tak cerita lagi dengan dia orang. Sebenarnya tak payah cerita pun, tak perlu pun. Sebenarnya kita cerita pada badan-badan wakil-wakil yang akan mengusahakan. Bila dah sampai masa baru kita akan brief dan kita cuba pasakkan target tu ke dalam diri dia orang lah. Supaya dia orang bersungguh-sungguh lah, berlatih bersungguh-sungguh. Yalah kadang-kadang orang ni kena bagi kan, kena bagi baru semangat tu ada. Yalah mana-mana pun sama je macam mana kau nak. Macam kita juga kan. Kena bagi, insya-Allah dia orang akan cuba usahakan lah. Habis target time kau single Time frame. Time kau. frame kita tak dapat data lagi. Sebab yalah nak memaksa lebih-lebih pun tak boleh juga. Sebab tapi kita akan cuba usahakan. Once dah dapat bajet, kita dah beli, kita dah nampak progress, baru kita akan set berapa bulan kan, berapa tahun ke kan. Tapi kita target berapa bulan lah kan. Cumanya macam mana kita nak tahu dia tu pro atau tak, itu nanti kita akan pastikanlah ada beberapa orang yang akan tentukan sudah sampai tahap level pro atau tak. Semua tu kita akan usahakan lah. Ini aku cakap ya. Ni kalau dia yalah benda ni sampai sekali dengan kau punya jilid 2 tu kan. Lagi jadi ni. Itu kita akan next project pula tu ada juga kan. Tak contohlah kau nak buat projek sikit. Lepas tu yang datang bergantung. buku tu yang jilid 2 kan berkenaan dengan sukan kan. Betul. Desa po. Oi, Desa jadi po. kan. Ramai lah jadi Tony Hawk. Oi. Pakai flannel. Powell. Itulah. Lost of Dog Town. Good. Apa tu time frame, kita dah cerita time frame. Apa yang kita dapat? Yalah benefit yang kita dapat. Kita pun tak sebenarnya untuk projek-projek eksperimen ni kita tak adalah target terlampau besar untuk apa yang kita dapat. Sebabnya benda eksperimen lebih pada kita nak cuba kan. Cuba kalau ada ya paling tidak sedikit sebanyak dia orang jadi rider kita orang lah. Sedikit sebanyak jadi marketing tools lah. Kau pernah nak jadi budak kecil tu, kau ingat Ali kan? Yang ingat lagi sampai sekarang. Tu lah. Kan dia jadi rider untuk Vans kan. Tu power sial tu. Dia automatic lah jadi marketing tools. Bukanlah kita nak jadikan dia orang tools, tapi lah benda jalan sekali. Ni kalau mungkin mana tahu kat situ bercambahnya satu lagi projek kita mengeluarkan local brand punya skateboard. Rosak. Jangan sebut rosak. Rosak X Mak cakap podcast. Barang collect mahal. Dia sebenarnya bukan Mak cakap podcast. Dekat skateboard tu jangan jadi KPL-BTH. KPL-BTH X rosak. Barulah ada macam flip punya brand kan. Jenis-jenis highlight kan. Macam almost macam tu kan. Style je. Dia jangan jadi KPL-BTH. KPL-BTH X rosak. International bro. Baik Yelah mana One tahu. fine Boleh day. kita Kita nampak InsyaAllah. dia punya perkembangan dia kan. Dia benda-benda macam ni kita kena buat laluan. Bila laluan nampak
baru kita akan cari macam mana cara nak laksanakan. Kau kalau jumpa budak yang aku cerita tadi tu kan, Kau beduk. bukan. kau nak beduk apa? Kenapa? Aku pantai jumpa budak, aku nak beduk. Ilamak. Budak tu bukannya mampit, bukan Okay. nak beduk. Budak tu memang betul, memang power. Dia kalau member dia kata ni ada apa? Tournament ada tournament bukan? Yalah, ada Ada game ke competition. apa ke Ada competition. game. Lepas tu dia boleh tanya apa? Ada duit tak? Hadiah berapa? Hadiah berapa? Hadiah berapa? Ada duit tak? Kan. Kan Dia, dia ada buat maknanya dia tengok apa duit je. dia dah tahap begitu tau. Dia macam okey, kan kena buat trick Dia boleh tahu, dia memang boleh makannya. Barang kompom Barang kompom benda dah lock. baik, Cuma dia nak tahu berapa. Kalau kata best trick RM50, dia akan layan lah. Dia layan tu. First prize best harga trick best trick dia ada banyak ni lah segmen. Ada best trick. Lepas tu ialah yang game first of prize, second prize, third prize tu satu hal lain. Tu lain tu big. Lepas tu dalam antara game tu dia akan buat juga segmen pendek dia, best trick ke apa benda lah. Dia akan bagi terus hadiah kat situ. Member dia datang berkejar kat dia. Tu best trick. Ada duit tak? Sial lah dah tak betul weh. Maknanya Main dia boleh contoh makan. best trick dia announce dia nak kickflip. Kau keluar kickflip. Siapa paling best trick kan? Siapa dapat Budak dulu? KL Muda lagi. Dah jam. Dia dalam lagu siapa tu ni? Faizal Tahir. Faizal Tahir dia ada. Faizal Tahir dia ada. Dia ada. Lagu tu yang OST Boy. Yes. Dia ada, dia nyanyi. Dia ada. Dia nyanyi. Bukan Dia ada keluar selingan dia. Sebab dia ada masuk. berkenaan dengan apa dah, skateboard ada. Itu aku rasa kalau time battle game of skate tu dia dah sengaja. Memang dia barang kompom. Barang kompor. Dia bedal dia masuk. Berapa hadiah? Nak apa? Sas dia masuk. Sebabnya best trick siapa landing dulu terus dapat. Wajib penuh duit. Terus beli ke bawah beli barang. Terus datang bang ni berapa ringgit? Ni budaknya. Ada kan? Budak Foodpanda pun ada dalam ni. Semua ada. Ya Foodpanda pula yang kau tengok. Geram pula aku dengan Hakim ni lama jauh. Budak lagi Budak lagi. Dah jam 6 ke apa? Tapi dia main daripada kecil tu. The Vans Yalah, lepas tu Vans sponsor dia lah. Tu lah kata nampak daripada jadi kecil contoh, bila orang kata disediakan bapak dia tu di bawah keluargaan bapak dia, training dia. Jadi itulah memang boleh jadi pro lah. Itu kata. Vans dah sponsor. Jadi itulah sekolah itu satu contoh lah budak tu contoh. kan. Jadi macam mana Abli nak buat macam itulah. Cuma yelah kita bukan satu badan yang besar lah. Tapi yelah kita ada semangat yang besar. Kan? Semangat dan jiwa yang besar untuk nak lagi ramai yang macam itu kan. Yelah kadang-kadang orang kata bajet tak ada. Yelah selagi kita tak mula. Betul. Mula je mana. Mula. Selagi kita tak mula kita tak tahu. Kita mula je lah. Mula dengan kecil. Kita target 3 orang. Apa yang kita mampu bagi, kita bagi je dulu kan. Lepas tu kita progress lah. Betul. Sikit sebanyak. Itu untuk projek pembangunan skateboard anak-anak Seri Pulai. Sebenarnya ramai anak-anak yang lain yang main tak pakai kasut tapi power juga kan. Boleh main. Yalah, banyak lagi. Kita cuba lihat semua sudut lah. Mana yang kita cuba boleh bangunkan. Nanti ada time ni lah kita orang pergi sekali lihat sana tengok-tengok orang budak. Boleh ya, boleh. Baik, boleh. Kan? Baik, boleh. Itu kata itu sebenarnya seru. Aku sepak kau lagi. Boleh. Macam sial. Dia 3 nanti lah, kali macam kita- semak kat dengan aku kan. Baik, boleh. Kita dah dapat dana tu, nanti insyaAllah kita pergi sana. Maknanya kita buat program khas lah waktu kita serahkan barang ke apa semua. Sebabnya nanti kita nak MC. cari barang juga, beli apa semua. Kena ada MC ni. Perlu MC tak? Atau bagi DJ lah. Tak tahulah, tengok majlis dia besar mana lah. Okay. Siapa yang betul-betul terlibat ni Boleh kita tahu ke? Tak ada lagi. Tak ada Benda lagi, tu tak masuk lagi dalam plan lah. Kita pun masih mencari dana. Yalah, maksudnya kalau kita ada 3 budak tu, kita masuk dalam studio ni, sedap juga kalau interview dia Takut tak bercakap. lipat baju. Tak bercakap dia kan. Takut tak bercakap. Tak bercakap lipat-lipat baju boleh juga. Buat lagi je lain Daripada kau nganga itu yang lipat baju. Kita orang dah habis cakap ni. Oh ya man, tolong. Ya je. Bungkus buku ke boleh. Itu projek dia lah yang salah satu tengah ongoing. Projek yang lain ialah jilid 2 tengah dalam progress, work in progress. Kita tengah inventory kan kita punya baju. Banyak kali ni untuk jilid 2
sports dan streetwear. Tadi aku Power. Tadi aku tengok, aku baru dapat tengok. Anjit man. Nyaris. Ha? Nyaris. Yang diterpencuk tu. Banyak segmen yang kita kena cover lah. Ejakulasi apa? Ejakulasi. Sialah. Bukan Intiminasi. Bukan. Macam mana Jad? Intimasi lebih pada Berjimat. berjimah. Berjimat bodoh pula lah. dalam ni Jadinya itulah kita banyak segmen sukan yang kita cover. Pertamanya sudah tentunya lah brand-brand sport yang terlibat. Lepas tu sukan-sukan yang terlibat pula kan, larian, badminton, tenis, skateboard, BMX, cycling, basketball, boxing, motor combat, wrestling. Itu lebih nak Motor bocor. combat. Itu berkocor. Jadahnya kau ni. Wrestling. Steve Maugen. Apa lagi, aku pun banyak senang cerita banyak lah. Belum lagi masuk segmen streetwear. Streetwear. senang. Tapi streetwear tak banyak mana lah. Kita cover mana yang kita ada je lah. Yang mana tengah hype, yang best. Orang kata editor speak lah. Tak adalah kita nak cover semua untuk streetwear, tapi lebih kepada editor speak. Editor speak. Yalah, aku lah yang pilih. Speak. Siapa lagi Aku lah yang pilih. Kita kalau boleh kan, kalau ikutkan nak masukkan semua. Tapi lah banyak. Sebab satu lagi streetwear ni. Kau masih teringat yang usung tu ke bukan? Tak habis lagi. Dah. Itu untuk jilid 2 lah. Itulah kalau kata projek, itulah lepas jilid 2 kita bersambung pula kepada jilid 3. Jilid 3 lagi. Itu melibatkan kartun, movie, filem. Kat sini ada satu kolektor movie. Disclaimer bawah lah. Disclaimer bawah. Itu banyak pecahan tu. Jilid 3 kita ada kartun, filem, pemotoran dengan pelbagai. Pelbagai tu yang kita bimbang. Banyak yang tak boleh masuk segmen-segmen yang lain, dia duduk di bawah pelbagai kan. Designer, Hawaii, Vintage Malaysia. Banyak. Lepas tu ada orang minta untuk buat local band. Local band yang Malaysia punya. Itu kita akan sambung di jilid 1 edisi kedua. Hari tu Asaha. Ada. Jilid 1 episod 2. Jilid 1 dia macam kita part 1, part 2, part 3. Jilid 1 edisi kedua. Hari tu aku niaga kan Dahlia. Ada budak tu bawa baju Asaha. Dah gambar Mona Fendi. Apa? Asaha Metal Malaysia. Black metal tu. Oh iya. Metal Malaysia. Kau tak tahu ni je. Gila habis gambar Mona Fendi besar. Aku tengok baik cakap let lu lah. Berapa dia? Cari sale tu. Berapa dia jual? 5 sen je. Kau ambil lah. Tak sempat. Allah. Aku tengah nak cari sale. Okey, faham. Tapi insyaAllah dia boleh diusahakan. Sebab aku hari tu berniaga kat Melaka. Aku ada jumpa seorang kolektor Asaha. Sampai dia pernah cerita kat aku, dia ada studio recording. Lepas tu Asaha telefon dia. Nasir. Bukan, aku tak tahu siapa. Alah kau ni. Ya, aku bukan peminat metal lah kan. Tapi lah dia beritahu dia punya bassist ke siapa telefon dia. Dia cakap aku ni Asaha. Tapi yang bestnya dia pukimak kan brother tu. Benda kau ingat apa? Asaha telefon aku nak buat studio recording kan. Sekali kata betul ni aku ni Asaha ni sekian. Dia kata iya ke bang? Tapi dia pukimakkan dulu lah brother tu. Alamak ai. Dia tak suruh scream dulu tak tahulah. Sebab ada basis. Lepas tu dia biasa. Lepas tu dia datang. Betul lah memang line up Asaha. Tak pandai lagu. Lepas tu Asaha tu datang lah. Band Asaha tu datang. Lepas tu dia keluarkan lah kaset-kaset dia minta sign kan. Terkejut lah band Asaha tu kata, "Uish, kau ada simpan lagi, aku pun tak ada sekian-sekian apa semua." Itulah insyaAllah aku boleh usahakan kat dia lah. Kita tanya-tanya kan, kalau dia ada barang-barang macam tu kan. Itulah maknanya kalau band lokal di jilid 1 edisi kedua. Sebenarnya aku nak masukkan di jilid 1. Yalah, tak ada siapa yang nak sediakan bahan. Tak ada siapa yang tampil tu ke depan nak sediakan bahan. Aku nak je. Tapi tak ada bahan, jadi aku proceed je lah apa yang ada dulu. Enggak ada baju local brand. Local band tu. Ada tapi jual. Ada je yang simpan insyaAllah. Kalau kita Engkau ni semua ada je. Tak banyak pun tak apa. Itu maknanya tak ada lah. Kita lebih kepada kembang kan. Ya, itu cakap je lah tak ada. Ada, tapi dah jual. Ada pernah ada, tapi dah jual. Ada.
Ada ramai dekat KL lah. InsyaAllah ada. Benda tu boleh diusahakan lah, InsyaAllah. Ada. Ya aduh. Letih. Ada tapi dah jual. Geram. Tu. Kita pun dah lebih fokus pada Ramli. Itu kira local band tu Local band. Yalah, kalau kata ada single punya vocalist pun boleh juga. Macam kalau contoh yang kita buat pun ada juga. Ada band dia. ya. Rhythm Boys. Dah Everyday berbunga alun suara. Apa lupa dah. Ikutlah kalau ada kan. Ada pun boleh. Macam contoh dalam jilid 1 kan kita ada cover Pol Angka. Kan tu sama-sama level juga tu, sezaman dia orang. Cuma bukan lokal. Baik. Kalau ada Piramli punya baju. Style. Dia selalu pakai pagoda je tu. Itu lah. Tak tahu lah kalau kata waktu tu fans dia ada buat ke. Aku tahu. Kalau tu local brand yang buat baju tu. Cuma dia tak tahulah. Macam kau cakap Ali, kita kalau bab macam ni kan, merchandise kita kurang. Malaysia ni kan. Betul. Ada Tapi pun kalau, dia tak survive. Dia tak survive kan. Macam band-band luar memang itulah kadang-kadang dia punya Satu sumber. lagi dia orang negara besar. Mm-mm. Mass production. Survive tu ialah banyak lah survive. Kita negara kecil, keluarkan untuk negara kita pula. Ada pun tu lah kerja Malaysia tu. Senario, aku rasa ada baju senario. Aku pernah nampak. Tapi siapa yang boleh dapatkan? Dia yang cover album tu ingat. Yalah, dia punya logo tu lah senario tu. Tu kalau dapat pun lawa kan. 90s lah tu. Tapi rosak pun boleh tahan juga. Satu brand anak muda. Tapi masalahnya tak ada siapa pun nak collab dengan senario. Itulah Padahal dia punya tulisan tu pun dah pop lah. Cantik kan. Pop lah tu. 90s lah. 90s habis lah. Duduk kat kain 100 memang sedap lah. Kan besar-besar macam tu kan. Tu lah. For you to see. Aku rasa kalau Andy, kalau tak tanya Andy ada kot. Boleh. Kan Sebenarnya ada benda tahu tu lah. ada. Tapi tak banyak. Dan tak banyak dan tak survive. Itulah. Itu untuk jilid 1 edisi kedua lah. Mana tahu dah habis jilid 3, kita nak proceed ke jilid 1 edisi kedua pun boleh. Kalau kata ada minta keluar jilid 4 untuk cover denim pun, insyaAllah kita cuba usahakan. Bergantung lah nak sampai jilid berapa. InsyaAllah kita benda tu berterusan lah. Itu setakat projek yang dah di dalam garisan lah. Dalam kita punya Project. List project lah. List projek. Tak tahulah waktu tu korang pun dah mula adaptasikan pula kan. Korang ada idea-idea nak cuba bangunkan. Aku insyaAllah Boleh, tak ada masalah kan. Jadi perlukan 60 pembeli untuk nafkah yang untuk kita projek yang ni lah, skateboard. pembangunan anak-anak skateboard ni. Ada lagi satu. Boleh. Semalam lah baru aku sembang-sembang. Alamak, semalam pula. Baru semalam. Dia macam ni ke mana? Semalam. Bodoh. Kau lah. Semalam lah. Semalam aku sembang-sembang lah. Saja sembang-sembang kan. Sebabnya dia orang cerita pasal apa kan? OWD pergi Dahlia je pun. Lepas tu cerita cerita pasal bulan 6 Bandel Expo. Yelah kan, KL Bukit Jalil. Jadinya ceritalah naik berapa orang, naik apa, siapa konvoy, siapa depan apa semua. Aku pun berceritalah dengan abang. Bang, kalau kata Abang Ipul, aku sembang dengan dia, kalau kata lori pun RM1 bang kan, second 1 tan bonded. Dia kata boleh lah 10-15 K kan, 10-15 ribu boleh usahakan lah. Kata itu boleh bang, kalau kata nak kita jual je lah kan, 150 buku dapatlah lori sebiji kan. Pecahkan berapa orang kan, kejar lah. Macam mana kita buat untuk dapatkan mahal cakap podcast, macam tu jugalah nanti kita usahakan untuk dapatkan sebiji lori. Itu target untuk mungkin di jilid 2 lah untuk di jilid 1 ni pun boleh juga, tapi kita settlekan yang ni dululah, anak-anak skateboard ni dulu. Lepas tu baru kita usahakan untuk lori. Ya, betul. Lori Tamayu Street Market. Style bila baby. Design. Yelah, mana tahu ada rezeki. Lepas tu kita boleh ikutlah nak buat tour ke mana-mana ke kan. Boleh lah kau dulu ada angan-angan nak lori, berniaga atas lori, buat lantai dia tarik boleh keluar apa semua kan.
Itu pun boleh diusahakan lah. Ya betul. Boleh diusahakan tu. Jadi macam camper apa? Dia style. dia ala-ala lah. Tapi bukan untuk camper, tapi untuk berniaga. Oh, Niaga. style. Maknanya lori tu parking, lantai lori tu boleh tarik lagi keluar. Yes. Maknanya pentas dia jadi besar. Memang baik. Bilik DJ dia dekat tu kokpit. Driver. Jadi bilik DJ. Bilik DJ. Dah kita berempat dah kat kopi. Dah begitu Duduk berempeng. orang dia lori kan 3 boleh masuk. Kan, pemandu dan pekerja serta kelendan. 3 orang. Yang lagi seorang? Atau bumbung lah. Tapi yelah boleh diusahakan lah. Kelentan. Aku nak jaga kelentan. Bodoh lah. Jadi itulah, tu lebih kepada brief gitu je lah, brainstorm, angan-angan. Tapi yelah benda boleh target. Betul. Sebabnya kita mengambil kira sebab abang merupakan pemandu lori yang berjaya, berkaliber, Dia berintegriti, berwawasan dan boleh run kerja. Jadinya yalah, aku banyak tanya pun daripada feedback dia. Dia boleh buat frame dia, maksud aku cara menguruskan lori kan. Okay, permit dia berapa, itu kena bayar, berapa inspection. Dia clear dengan benda tu semua. Lepas tu dia pun tahu nak buat side job. Maknanya yelah, kalau kata kita dah tak ada event ke tak ada apa, at least dia ada benda something yang dia boleh diusahakan untuk lori tu. Yalah, mana tahu ada rezeki dia lah. Dia buat job hantar pindah rumah ke, at least part time dia. Dah terbalik dulu itu full time dia, sekarang dia dah jadi part time dia. Berniaga bandel ni full time kan. Job tak adalah, mana tahu kalau ada lori nanti. Sekarang dia masih lagi bawa lori atau part time dah. dah part time kan? Dia full time. Full time Benda full time. Okay, dia ada forte pasal lori lah. Ada terror. Ada terror. Kia Forte. Bukan Kia Forte. Aduh lah. Dia untuk menguruskan tu dia ada. Kita ada dah orangnya. Yes. Dan kalau kata jadi apa-apa senang nak tanya dia. Dia tahu. Dia masak lah senang cerita. A sampai Z. Katam lah. Dia katam bab lori kan. 1 tan, 3 tan. Cumanya itulah yang semalam aku tanya dia. Kalau lori, cita-cita abang nak ambil lori apa? Aku Toyota. Tekan terus. Toyota Jazz. Macam mana soalan kau tu? Alamak. Macam mana soalan kau tu? Dah lah, kata bang, kalau kata kau nak beli lori apa yang kau nak? Aku kalau boleh yang Toyota lah. Cita-cita tu. Yelah nak bagi semangat kan. Kita cerita kita benda boleh dapat kan bang. Kalau kata yelah sampai masa nanti dah dapat kan. Aku ingat aku nak suruh dia yang pergi beli. Dia pergi pilih sendiri apa yang dia nak. Spek dia tu dia tahu Sebab aku tanya dia, apa nanti nak register apa semua. Dia kata ikut SSM lah. SSM siapa kan. Sign up bila siapa-siapa punya SSM. Tapi lebih padanya memang SSM aku lah kena masuk kan. Betul. Tapi memang selebihnya memang aku serahkan pada abang lah untuk menguruskan. Dan sama-sama kita lah jaga kan. Time kata, lepas tu aku tanya juga abang maintenance macam mana. Dia kata tak susah. 1 tan. Dia tanya aku je, kau kan pakai tu kan pick up. Dia lebih kurang macam itu. Cumanya aku concernkan lebih pada urusan-urusan yang lain tu. Permit dia, dia punya inspection berapa lama kan. Lepas tu kena bayar apa. Itu je lah. Itu abang terror lah. Dia terror kat tu kan. Dah memang dia ada experience kan. Kita bagi tugas je lah. Kalau nak pasang GPS boleh aku. Power. Kau nanti nak renew main EG. Jual GPS. Jangan reveal kerja je. Tentu ya. Tak apa. Mak Iji bukan nama sebenar. Yalah, part dari segi menguruskan tu kita ada juga orang dia. Kita boleh tanya juga nanti. Ada buat ke? Ada. Pun alhamdulillah lagi senang, lagi memudahkan kerja. Bukan nama sebenar. Tapi benda-benda macam ni buat kita semangat lah. Betul. Itulah aku ada benda nak cakap lah sebab aku ada baca satu ni Artikel. Aku bagi kata-kata semangat Jangan difikirkan orang nanti peluang kita hilang. Itu lagu senario lah bodoh. Itu lagu senario lah bodoh. Aku dah baca laju kot. Tapi Jad, itu lebih pada bagi motivasi pada Ken tu. Ken. Allah. Dia semangat betul dengan senario. Jangan. Dia lah yang upkan gambar ni Jad. Apa? Dia lah up gambar orang pakai baju senario. Ya ke? Dalam grup tu aku kata ada baju senario lawa aku main. Tapi tak tahulah kalau orang tu edit bubu senario kat baju kan. Ya juga. Tak pun senario sendiri. Senario pun pakai baju tu. Maknanya kita look forward lah untuk cari baju senario. Siapa-siapa di luar sana yang ada baju senario, boleh PM kita orang nanti Jangan difikirkan
Abaikan orang, nanti peluang kita hilang. Yelah, satu lagi macam mana aku nak cakap untuk bagi semangat ke orang ni, yelah bukan satu cara lah, banyak cara. Yelah. Mungkin ada setengah orang pandang ni remeh. Alah, beli lori. Ya, kita tak tahu berapa ramai manfaat yang dapat, dan manfaat tu memberi semangat. Betul. Itulah, kita tak tahu. Sedangkan kita yang cuba usahakan pun kita tak tahu. Betul. Impact dia macam mana. Tapi yelah, benda tu paling tidak kalau kata mengembirakan hati kita pun dah cukup dah. Starting point, happykan kita dulu. Lepas daripada tu ikutlah masing-masing. Cumanya jangan rasalah benda tu one side saja. Tak ada untuk kegunaan umum ramai. Sebabnya kalau tanya kat kita, memang kita kata benda tu benda eksperimen. Kan? Selagi korang boleh expand. Kalau kata daripada 1 tan boleh beranak jadi 3 tan, silakan. Kan? Daripada 3 tan nak beranak jadi apa lagi? Gantung pada korang. Transportation company. Logistik company. Logistik. Maafkan itu semua untuk kita balik pulang. Tak habis lagi senario Itulah. Babi. Okay, tak tahu lah. Dia macam angan-angan tapi tak angan-angan juga. Dia masuk dalam list kita. Yalah, sebab kita pun dah nampak dia punya cara kerja apa semua kan. Cuba kita akan usahakan lah. InsyaAllah kita akan usahakan. Macam kita buat podcast ni kan. Dia sama je. Cumanya alhamdulillah benda tu dah nampak cara kerja. Tinggal nak buat je. Betul. Lepas ni kita pula tekan orang kau dah jual buku belum? Style Tapi yalah, bukan satu benda yang mudah lah untuk membolehkan orang jual buku ni sebenarnya. Betul. Dia kena ada bagi satu benda lah. Kena letakkan satu harapan bagi kata orang kan. Harapan tu bukan untuk kita, untuk semua orang. Baru dia orang akan rasa harapan tu harapan dia orang. Dan dia orang akan usahakan ke arah tu, betul tak? Betul. Itulah. Sudah. Harapan Aisina. Sudahlah. Kalau bukan cerita tak dapat, tak apply pun. Jangan nak mencarut je boleh tak? Jadi kau Jack, kalau kau projek kau apa yang kau harapkan lah. Kita tak mau cerita FMB lagi. Masih dalam laluan yang sama benda yang ni. Kalau kau target lah. Untuk apa? Untuk podcast kita ni? Tak kisahlah apa next kalau project. Untuk podcast kita, untuk podcast ke untuk apa-apa yang masih berkait. Yalah, kalau target aku ialah kita nak tingkatkan kita punya audience kan. Pendengar kita. Dan target aku itulah selain daripada platform YouTube, aku nak Spotify tu. Spotify. Itulah salah satu juga. Kan? Itu aku serahkan pada kau lah. Okay. Wah, halus dia sampaikan. Sidai kan. Macam mana yang SSR tu yang tak faham tu? SSR apa? SSR apa benda? RSS. RSS. Itu insyaAllah dah okey SR tu lah. abun. Macam aku cerita hari tu, yalah benda tinggal nak proceed je lagi. Cumanya kita test drive dulu di YouTube. Okay. Sebabnya bila RSS tu sama juga konsep dia, nanti akan tetap kau kena monetize juga. Bila nak monetize, dia akan lalu fasa yang sama di YouTube. Berapa banyak subscribers, banyak hours listening, baru jadi monetize. Dia tak sama je. Tahu kata baik try kat YouTube. Satu lagi dekat YouTube banyak benda yang kita belajar. Satunya macam mana kita susun yalah dari segi teknikal ni akulah. Kan dia punya engineering dia apa semua tu lah kan. Benda-benda tu banyak benda yang aku kena belajar. Bukan satu part je. Itu yang aku rasa untung kalau kita cuba gunakan YouTube. Kalau di Spotify just orang kata audio file je. Di YouTube aku belajar untuk video. Itu yang best. Itu yang dapat logo bergerak-gerak tu. Dan mungkin lepas ni kita boleh kembangkan. Aku pun tak tahu apa benda, tapi insyaAllah lah boleh diusahakan lah. Ada video lah. Ada subtitle. Yang apa yang gelak itu kan. Abang aku tengok. Cakap Pukimak kau ketawa pun ada. Itu padahal aku baru jumpa tu. Oh ya ke? Aku kata ni kalau ada subtitle best ni. Terus aku Google, aku tengok YouTube, aku tengok macam mana how to make a subtitle kan. Dia ajar. Terus aku implement, alhamdulillah dapat juga. Kita kata benda banyak kita boleh explore.
How to subtitle. How to make a subtitle lah. Tu lah susah lah. Kan. Baca dah pecah lah. Itulah kata benda-benda macam itu best. Bagi aku lah bila kita relate dengan YouTube. Lepas tu kita ada Arab kan. Kita berlumba-lumba. Yes. Ada Subscribers. kompetitif. Kompetitor. Oh. Kalau kata dari secara menyeluruhnya, konsep dia sama je. Cumanya mudahnya di podcast kita tak perlu cari hosting platform kita tak perlu. Kita terus je direct dengan YouTube. Itulah sedikit sebanyak lah bagi aku lah kan. Tapi boleh kita looking forward juga untuk masuk ke Spotify. Betul. And sebabnya kita pun nak bangunkan banyak juga dekat IG pun kita kena bangunkan. Kita target cari follower. Betul. Dekat Facebook page pun sama, kita mencari follower juga. Itulah. Jadi ada banyak benda sebenarnya platform yang kita perlu usahakan. InsyaAllah kita masak di platform-platform ni, mungkin di Spotify nanti lebih mudah. Betul. Bagi aku tak ada masalah pun, cepat atau lambat. Jadi sebab kita sekarang di fasa learning process. Yes, betul. Sebenarnya kita target belajar je. Nampak bijak. Yeah. Nampak kan? Kambing. Jadi 60 naskah. Itu target dia lah. Untuk projek skate Anak-anak skateboard. Anak-anak skateboard di Taman Sri Pulai. Atau dikenali sebagai Pool Ice. Jadi korang boleh dapatkan yalah. Boleh lah nak beli dengan kita orang. Boleh beli kat Shopee pun boleh. Betul. Boleh. Kau Lal, apa target? Tak ada projek? Ada nak buat projek apa-apa ke? Tak ada, aku menjadi soundman yang berjaya je lah. Dedikasi menyediakan bunyi-bunyi yang lebih menarik lah. Yes, dan menyampaikan lebih kreatif lah. Menyampaikan suara-suara yang lunak. Kan suara-suara rakyat yang tak lepas kita gunakan saluran ni untuk kita sampaikan. Walaupun benda tu tak sampai pun, tapi kita luahkan lah. Yes, lebih pada luahkan. Aku kalau ikutkan target aku kat dia, lebih kepada flow kerja yang menarik lah. Fade in, fade out, semua cantik lah kan. InsyaAllah ni maknanya dia bagi option yang banyak kan, lagu-lagu yang menarik. Bagi aku kan. kena sindih lah benda. Tak bukan sindih. Maknanya yalah seronok lah. Tapi bagus kali kau tu terang. Idea dia jelas. Kita kan dalam learning process. Learning process. We are still in the learning process. Kadang-kadang idea tu datang kat aku, mungkin aku terlepas kat Ilan. Sebab kadang-kadang benda-benda itu melibatkan benda-benda kreatif juga. Sebab betul? Kita sekarang dah masuk dalam dunia kreatif ni sebenarnya. Kita dah masuk industri. Industri kreatif. Wow. Sebab tu nanti kita akan bahaskan bagaimana pemikiran kreatif. Yes. Tajuk berat tu sebenarnya. Tapi itulah nanti bagi kita orang tempoh lah untuk brainstorm lagi. Hakim? Target. Ada projek apa-apa yang ditarget yang melibatkan Maaf Cakap Podcast? Aku nak set up satu studio. Baik. Yang boleh kita guna lah. Boleh. Boleh insyaAllah. Podcast lepak situ. Berkembang lagi. Recording situ. So akan ramai lah artis-artis akan rekod. Hati rakaman. Kita pun dah berapa Kita pun target tu kan. Target besarkan lagi kita punya empire tu. Murabal. Merabal pula dah. Dia reggae Bana Boys. Macam Haji lah aku dengar. Haji Rabana. Yang terbaru ni The Parit Raju tu. Dia macam Raju Boy. Niaga mana? Raju Boy. Raju Boys. Parit Raju Boy. Boleh kan. Why not lah. Kita nak try kan. House of KPL BTH. Banyak tu. Dia masalah sekarang kita dengan dia orang baru keluar single. Kita try single ke? Baru minus one lah. EP. Demo baru. Demo kita target album tu. Kita target album tu. Tu lah lirik sama. Betul lah. Dia macam demo lah. Bagi satu lirik, kau nyanyi kau punya genre apa. Demo tak kena bagai. Jadinya kita target diorang tu semua sepatutnya boleh keluar album lah. Betul? Jadi kalau album tu proper studio lah. Itulah. Sebenarnya macam mana dia album kita boleh jadi kita pula mereka boleh jadi level-level senario. Kena lepas kita. Kita bukan nama sebenar lah. Bukan nama sebenar. Jadinya itulah aku
biasa bekerja di rumah. Jadi tu yang idea awalnya gini je lah, senang. Mudah. Kasih dah boleh stop. Lagu kau mana? Sabar. Okay, pada yang Lagu boleh jalan, lagu jalan sekali. Siapa yang kat luar sana ingin mendapatkan buku hikayat baju terpakai, boleh PM kita orang di Facebook atau boleh dapatkan di Shopee. Type saja hikayat baju terpakai. Harganya hanya RM100 dan anda layak untuk menyertai cabutan bertuah. Yes. Kalau nak lalu Facebook, tadi aku Black Mall, Hakim Mukri, Ali Gaban ataupun Hilal Fazil. Yes sir. Terus untuk follow kami di betul. YouTube, Instagram, Facebook. Bagi tahu kawan-kawan yang mana kesunyian, tak tahu nak dengar apa, boring-boring kan, dah boring dengar radio ke apa, boleh dengar kita orang punya Maaf Cakap Podcast kan. Bagi tahu je kawan-kawan. Kami akan cuba bagi hiburan yang terbaik untuk anda. Yang terbaik dari ladang. Jangan kau nanti, yalah macam Ali cakap tadi, sunyi-sunyi kau bercoceng pula. Jangan. Tak tahu nafsu datang tiba-tiba. Jangan. Dengarkan kita podcast di YouTube. InsyaAllah kita akan cuba usahakan lagi konten-konten yang lebih menarik, lebih bernas, lebih berilmu. Boleh komen-komen dulu, jangan mendap sobat. Ya, betul. Korang boleh suggest kau nak. Ya, betul lah. Sebab hari tu ada orang suggest hantu, kita cuba usahakan panggil pocong apa semua tu lah. Tapi masih belum balas. Tak muncul ni. Itulah. Kita pun tak nak cerita panjang, bahaya. Kita last tadi kita main dia tu, Spirit of the Coin tu. Spicit. Spicit. Okay, jika kalau kata Koroi. Okay, terus sekali. Jika anda mempunyai hobi mengumpul baju-baju bandel, insyaAllah hikayat baju terpakai boleh membantu melengkapkan koleksi baju anda. Layari Shopee. Tadi pun Ijat dah cerita. Lepas tu podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Ali Gaban Art dengan kerjasama Taman U Street Market. Layari Facebook, like diorang punya Facebook, follow diorang punya Facebook untuk dapatkan maklumat jadual perniagaan mereka. Diorang berniaga di Taman U Street Market hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Di Jumaat, Sabtu, Ahad di Pulau Mutiara. Google Maps saja ataupun Waze, insyaAllah boleh memudahkan anda ke sana. Jadi ada apa-apa lagi? Untuk next project yang tadi Ali cerita, dapatkan korang boleh-bolehlah. Kita perlukan hanya 60 naskah saja penjualan. Jadi bantu-bantulah. Siapa lagi kalau bukan kita untuk bantu anak-anak muda kita. Betul. Alright. Jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye. Cak muah.